Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK dan Hospital Seri K menjalin kerjasama strategik untuk mewar-warkan kepada golongan ibu agar memohon Endowment Fund Sarawak EFS dan Bantuan Ibu Bersalin BIB. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kedua-dua bantuan tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu anak negeri ini. Menurutnya, inisiatif itu dilaksanakan kerana menyedari kos sara hidup yang semakin tinggi dan menabung adalah merupakan satu cabaran kepada ibu bapa dari golongan B40. Ini adalah lawatan kita ke Hospital Seri K, terutama bahagian ONG-nya ya. Hasrat kami adalah supaya kita dapat menjalinkan kerjasama strategik dengan pihak Hospital Seri K dan khususnya bahagian ONG di mana kita berharap mereka dapat membantu kami mewar-warkan kepada ibu yang bersalin di ward tersebut untuk memohon bantuan ibu bersalin dan juga Endowment Fund Sarawak, iaitu inisiatif kerajaan negeri. Endowment Fund Sarawak adalah inisiatif kerajaan negeri mula pada tahun 2019. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan simbolik EFS dan BIB di Hospital Seri K pada Isnin. Katanya bagi bantuan ibu bersalin sebanyak RM450 itu, ia perlu mengikut kelayakan dan syarat utama iaitu pemohon mesti warga Sarawak dan bantuan boleh dimohon secara online dan manual. Selain itu, beliau turut menekankan pemilik tadika, tabika dan taska mesti memiliki lesen kelulusan dan boleh dipercayai oleh ibu bapa. Sementara itu, masyarakat Bidayuh melalui Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA masih mengekalkan tradisi gawai diraikan dalam amalan adat budaya dan tradisi yang diwarisi dari era nenek moyang sehingga hari ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagawiin berkata, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus mengekalkan tradisi gawai yang asli atau autentik dan tidak sewenang-wenangnya dikendalikan dengan interpretasi sendiri. Katanya adat dan tradisi mesti dilakukan berdasarkan seperti yang diketengahkan dalam tema gawai tahun ini, iaitu memelihara budaya autentik. Ujarnya lagi, setiap perayaan gawai dalam kalangan masyarakat Bidayuh umpamanya wajib mengandungi nilai-nilai budaya dan tradisi yang asli dan autentik serta mengandungi unsur dan peraturan ritual yang tersusun agar makna gawai itu menepati dan memenuhi semangat padi dan roh nenek moyang agar sentiasa diingati dan diberi penghormatan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Gawai Nisan Bunuh Serian 2023 di Pusat Persidangan Serian SCC baru-baru ini. Tambahnya, beliau amat berbangga melihat penyertaan masyarakat berbagai etnik bersama-sama merayakan Gawai Nisan Bonus ini. Justru katanya kepelbagaian kaum dan agama di Sarawak menjadi kekuatan perpaduan untuk membina Sarawak terus maju, makmur dan harmoni. Sambutan Gawai Nisan Bunuh Serian 2023 bertemakan memelihara budaya autentik merupakan amalan tradisi etnik bangsa Bidayuh dan merupakan kemuncak serta menandakan berakhirnya Hari Gawai yang mula disambut pada 1 Jun 2023. Buat julung kalinya pula, SCC dibuka dan dipilih sebagai tempat pengajaran program yang dihadiri lebih dari 1,000 orang tetamu jemputan dari kalangan etnik Bidayuh, Iban, orang Ulu dan tidak ketinggalan bangsa Melayu, Cina dan lain-lain lagi yang berpusat di bahagian Serian. Laporan seterusnya, budaya muzik jalanan atau busking semakin diterima baik dalam kalangan masyarakat. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, program Tok Busker Challenge 2023 dan pada itu merupakan usaha untuk mengangkat industri busker yang kini sudah popular dalam kalangan masyarakat. Jadi program Tok Busker Challenge 2023 ini dilihat amat dekat dengan masyarakat kerana konsep busking ataupun muzik jalanan ini sudah mendapat tempat di hati-hati masyarakat, baik di Kuching, baik di tempat lain di bandar Sarawak ataupun di Kuala Lumpur dan tempat-tempat lain. Mana-mana saja kita pergi
Di luar negara pun kadang-kadang kita pergi di bawah alley, dekat underground tube, kita melihat buskers bermain. Dan sebab itulah industri ini memang sudah menular, memang sudah diterima oleh masyarakat. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli. Beliau berkata demikian pada sidang media kemuncak program Tok Basker Challenge 2023 di Kuching pada petang Isnin. Dalam pada itu, 4 kumpulan basker dan 2 peserta individu bakal bertanding merebut gelaran juara Tok Basker Challenge 2023 pada 1 Julai ini. Pertandingan tersebut akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching mulai jam 9 malam dan disiarkan secara langsung di saluran TV2 RTM. Acara ini nanti mempertaruhkan hadiah wang tunai sebanyak RM10,000 kepada juara, RM7,000 untuk tempat kedua dan tempat ketiga menerima RM5,000. Paparan selanjutnya, masyarakat Berawan dari Long Jegan dan Long Teran telah menerima pampasan berjumlah RM1.2 juta daripada Kerajaan Sarawak. Ini susulan isu tanah perkuburan yang terjejas semasa pembinaan empangan murung antara tahun 2010 hingga 2012. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, mereka merupakan antara 11 kumpulan di mana tanah perkuburan mereka terkesan akibat empangan tersebut. Jelasnya, pampasan tersebut telah diluluskan oleh Primer Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zaritun Datuk Boh Openg setelah beliau sendiri membuat rayuan beberapa tahun lepas. Itu sebab saya bagi tahu sama Ketua Menteri, bukan kita minta sekadar satu kubur berapa bayaran, hanya untuk upacara adat dan juga apa macam cara mereka masing-masing buat penghormatan secara adatkan ataupun secara gereja untuk mendiang nenek moyang kita di sana. Dan itulah sebab kita sebut dia Sagu Hati. Dan Sagu Hati atas usaha saya bersama dengan Jabatan Museum dan Setiausaha Kerajaan Negeri, termasuk juga pejabat Presiden Miri kita. Itulah sebab kita berdaya untuk dapat bayaran tersebut, termasuk yang 1.27. Beliau berkata demikian dalam majlis doa kesyukuran berkaitan kubur lama Usun Apau di Kampung Long Jegan B. Tinjar di Beluru baru-baru ini. Difahamkan pampasan berjumlah RM1.2 juta kepada masyarakat Berawan dari Long Jegan dan Long Teran itu telah dibuat oleh Kerajaan Sarawak pada 3 tahun lepas. Dalam pada itu, Datuk Gerawat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu menyambut baik penganjuran majlis doa kesyukuran sebagai langkah untuk mengingati serta menghormati nenek moyang masyarakat tempatan yang telah berkorban dan berusaha gigih dalam membangun serta mempertahankan perkampungan lama kaum Berawan di Murung. Katanya lagi, majlis tersebut juga sebagai tanda kesyukuran terhadap Kerajaan Sarawak atas kelulusan pemberian pampasan itu serta membina Ordinan Interprestasi Sarawak bagi memastikan masyarakat kaum Berawan turut tersenarai bersama kaum-kaum bumi putra lain sebagai orang asal negeri ini. Manakala seramai 3,000 peserta dijangka memeriahkan perarakan sebenar sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang berlangsung di Padang Merdeka Kuching pada 22 Julai depan. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, acara yang bermula dari jam 8 pagi itu kelak melibatkan 60 kontijen yang terdiri daripada kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi awam IPTA, persatuan dan badan bukan kerajaan pelbagai etnik di Sarawak. Katanya acara perarakan turut disertai gabungan media yang merupakan gabungan organisasi media di Sarawak, iaitu Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TVS, Jabatan Penerangan Malaysia JAPIN, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Radio Televisyen Malaysia RTM, Berita Nasional Malaysia bernama Cats FM, Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dan juga Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan taklimat kontijen bagi acara perhimpunan dan perarakan sebenar sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Wisma Bapak Malaysia pada Isnin. Beliau yang juga Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi acara tersebut berkata, acara itu dijangka dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak,
Tun Peng Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut dijangka hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Taung Sri Dr. Abah Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bopeng dan isteri Puan Sri Datuk Ahmad Juk Makni Tun Tuanku Bujang. Datuk Abdullah menambah perarakan tersebut juga akan dipertandingkan kepada 3 kategori, iaitu kategori kerajaan negeri dan persekutuan badan berkanun syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pihak berkuasa tempatan serta kategori persatuan pertubuhan dan kelab. Dalam pada itu, 3 sesi draftai akan diadakan bermula 18 hingga 20 Julai 2023 bagi memastikan kelancaran acara itu nanti. Dalam perkembangan lain, Sarawak melakar sejarah apabila Malaysia Book of Records MBOR memperakui rekod jumlah pemain perkusi terramai dalam Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2023. Ketua Pegawai Operasi MBOR Christopher Wong berkata rekod baru menerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB dicatatkan selepas seramai 2,763 pemain perkusi memainkan pelbagai alat muzik dalam satu-satu masa. Menarik perhatian ujarnya, rekod tersebut direkodkan dalam RWMF 2023 yang berlangsung di Kampung Budaya Sarawak Santu Buang Kuching dengan bertemakan Reflection. Beliau berkata demikian semasa ditemui media semasa hari terakhir RWMF 2023 pada Ahad lepas. Christopher menambah kejayaan mencatatkan rekod baru itu akan melonjakkan nama RWMF di peringkat dunia sekaligus membawa budaya di Malaysia terutama di Sarawak. Untuk rekod setakat ini, Sarawak telah berjaya mencatatkan kira-kira 60 rekod dalam MBOR. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.je.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Member Fakta, salam UKAS.